بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan,
keredaan rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Ziarah ke Alam Barzah yang telah dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab doa-doa dan bacaan bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Muka surat 60, 59, 60, 60. Perenggan yang ke-2, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Marwazi, Mawarzi. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Assalamualaikum. Okey. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Ibnu Abi Syaibah dan Al-Marwazi, Al-Mawarzi, bukan Marwazi, Mawarzi, Al-Mawarzi. Ibnu Abi Syaibah dan Al-Mawarzi menuturkan bahawa Asy-Sya'bi pernah mengatakan dahulu orang-orang Ansar membaca surah Al-Baqarah di sisi orang yang meninggal. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar. Mengenai firman Allah SWT di atas, Abu Nu'aim menuturkan bahawa Qatadah pernah mengatakan, maksudnya jalan keluar dari berbagai hal yang syubhah di dunia, daripada kesusahan saat kematian, dan daripada berbagai rintangan pada hari kiamat kelak. Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tuntunlah orang yang sedang berhadapan dengan kematiannya dengan kalimah la ilaha illallah. Ni ada 3 kat sini. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama sekali riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah dan Al-Mawarzi menuturkan bahawa Asy-Sya'bi pernah mengatakan dahulu orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ni siapa lawan orang Ansar, Muhajirin Ansar. Bukan lawan maksudnya Ansar ni orang yang duduk di Yathrib yang menerima kehadiran kedatangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah. Dan sahabat yang melakukan hijrah daripada Mekah ke Yathrib itu dipanggil Muhajirin. Maka Asy-Sya'bi mengatakan bahawa satu ketika dahulu orang-orang Ansar ni bila dia berhadapan dengan kematian, orang-orang yang mati, yang meninggal dunia, maka akan dibacakan suratul Baqarah. Dibacakan suratul Baqarah. Jadi ni adalah perbuatan kepada ahli Madinah. Maknanya perbuatan membaca surah Baqarah apabila berhadapan dengan kematian ataupun orang yang menghadapi kematian setelah dia mati saja, maka dibacakan suratul Baqarah. Ini termasuk perbuatan ahli Madinah. Perbuatan ahli Madinah ni termasuk dalil-dalil selepas tujuh dalil. Dalilnya ada 7. 7 ada sebahagian 12. Sebagai ulama kata 12. Yang pertamanya Al-Quran, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas, kemudian di antaranya lagi iaitu perbuatan ahli Madinah. Perbuatan ahli Madinah ni dijadikan juga sebagai hujah dan dalil. Maknanya kita boleh pegang apa yang boleh kita pegang, apa yang dibuat oleh penduduk ahli Madinah. Kerana apa? Alasan para ulama, kerana mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ataupun Nabi tak buat, tetapi tetap mereka buat dalam keadaan pantauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ahli Madinah buat Nabi tak buat?
Apa ahli Madinah buat, Nabi tak buat. Di antaranya, satu hari Rasulullah SAW mengimamkan solat. Lalu selepas daripada solat, Rasulullah berpaling kepada para sahabat. Bila dia berpaling kepada para sahabat, dia berkata kepada seorang sahabat, dia bertanya, wahai sahabat, apa yang telah kau bacakan tadi ketika solat? Apa yang kau bacakan tadi ketika solat? Lalu sahabat tadi pun mengakui bahawa ketika selepas daripada dia angkat takbir, dia terus baca doa iftitah. Yang kita baca sekarang ni doa iftitah tu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai habis dia baca. Jadi akhirnya Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya ketika kau bacakan doa tadi tu, ribuan malaikat daripada langit turun ke bumi mengaminkan doa engkau. Ribuan malaikat daripada langit turun ke bumi mengaminkan doa engkau. Nabi buat tak doa iftitah? Nabi tak buat. Nabi ajar pada sahabat? Tak. Tapi sahabat tu buat. Dan Nabi larang tak? Tak. Itu sebabnya salah satu pengajaran daripada kisah tersebut mengajarkan kepada kita, jangan kita mengambil keputusan bila kata sesuatu yang kita tak dapati daripada Nabi, maka itu bid'ah. Tak. Tidak boleh kata macam tu. Sebab apa? Banyak perbuatan sahabat yang sahabat buat, bukan Nabi buat, tapi akhirnya Rasulullah benarkan. Itu salah satu. Begitu juga dalam melaksanakan bacaan suratul Baqarah bagi si mati. Ini perbuatan daripada ahli Madinah. Dan ahli Madinah ini termasuk di antara perbuatan ataupun amalan yang kita boleh ambil sebagai hujah dan juga dalil. Kemudian seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tadi satu itu satu part, iaitu bila kita jumpa je orang mati, di antara amalan yang kita bincang dulu sebelum ni, baca Yasin. Kita baca Yasin. Kemudian kita baca apa lagi? Apa lagi kita baca? Ada 2-3 yang kita baca pada bulan lepas untuk si mati tadi. Di antaranya surah Yasin. Kemudian di sini pula hari ini tambah lagi, boleh dibacakan juga. Kalau tak baca surah Yasin, baca suratul Baqarah. Kemudian Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan memberi baginya jalan keluar. Suratul Talaq ayat 2. Mengenai firman Allah SWT di atas, Abu Nu'aim menuturkan bahawa Qatadah pernah berkata, maksudnya jalan keluar dari berbagai hal yang syubhat di dunia, daripada kesusahan saat kematian, dan daripada berbagai rintangan pada hari kiamat kelak. Dan boleh juga dibacakan doa tersebut, wa may yattaqillah. Jadi setelah kita baca surah Yasin ataupun setelah kita baca suratul Baqarah, di antara doa yang kita bacakan untuk si mati, iaitu doa ayat suratul Talaq ayat yang kedua. Suratul Talaq ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kenapa? Kerana ini bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Nu'aim daripada kata-kata Qatadah, yang maksud daripada keluar tersebut ada keluar daripada berbagai hal yang syubhat di dunia, dan daripada kesusahan saat kematian, dan juga kepelbagaian rintangan pada hari kiamat kelak. Jadi kita doakan juga kepada si mati tadi, supaya si mati tadi keluar dari kepelbagaian syubhat hidup di atas dunia, dan juga rintangan, kesusahan, kepayahan ketika berada di alam barzah, dan lebih-lebih lagi ketika berada di akhirat. Jadi doa, kalau kita kebiasaan kita dengar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, iaitu ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar dipanggil juga sebagai ayat 1000 dinar. Kekuatan dia lebih kurang sama kuat dengan ayatul kursi. Ayatul kursi. Dia bukan hanya sekadar diamalkan, tapi maksudnya pun sangat hebat sebagaimana ayat kursi. Ayatul kursi. Pernah seorang abang angkat waktu zaman-zaman belajar, saya ingat lagi. Dia cerita pengalaman dia, satu hari dia tidur. Jadi waktu dia tidur tu abah yang dikasihi oleh Allah SWT, datang syaitan daripada kaki. Dia merangkak.
Abang tu tengah tidur tu, dalam tidur tu dia nampak syaitan tu merangkak daripada kaki dia. Jadi bila syaitan tu merangkak daripada kaki nak naik ke atas badan dia tu, dia baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi mak. Makin dia baca ayat kursi, disahut oleh syaitan tadi. Tak tahulah syaitan ke jin ke apa benda kan. Sebab kalau sejarah ayat kursi ni yang saya tahulah, pernah satu hari Iblis siapa mak? Ketua syaitan. Iblis dia terkejut. Satu hari tu Iblis terkejut mak, kerana mendapati bahawa syaitan yang berada di Mekah ketika itu semua lari lintang bukang keluar daripada Mekah. Ini sejarah ayat kursi. Jadi Iblis dia terkejut kerana mendapati bahawa syaitan-syaitan yang berada dalam Mekah tu apa? Lari lintang bukang tinggalkan Mekah, keluar daripada Mekah. Jadi bila Iblis tanya, kenapa kamu semua lintang bukang lari keluar daripada Mekah? Ketika tu mereka kata bahawa ketika mereka lari itu terlalu ketakutan dan terlalu amat panasnya turunnya ayat kursi. Itu dipendekkan ceritalah. Itu sejarah dia. Jadi abang tadi waktu dibaca ayat kursi, dia pun pelik juga. Tengah tidur datang syaitan tu, dibaca ayat kursi, syaitan tu baca ayat kursi. Makin kuat dibaca, makin kuat disambung oleh syaitan tadi. Disambung mak. Bukan dia duduk senyap, tak, dia baca. Abang tu baca ayat kursi, dia makin kuat sambung dia pula. Makin abang tu kuat baca, last kali dah 3 kali baca, tak boleh, dia duduk atas, makin duduk atas badan tu. Akhirnya dia teringatkan ayat 1000 dinar. Dia baca ayat 1000 dinar, belum habis ayat 1000 dinar tadi dibaca, terbakar benda tu. Wallahualam, tak tahu apa benda tu. Nak kata syaitan ke, iblis ke, wallahualam. Jadi kalau kita berhadapan dengan situasi tadi, itulah, kalau katalah baca ayat kursi tak lepas, maka baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Jadi dibacakan doa ni bila orang mati tadi, lepas kita baca surah Yasin ataupun selepas daripada kita baca suratul Baqarah, maka doa yang kita baca jangan ditinggalkan untuk si mati tadi, iaitu ayat 1000 dinar, dengan harapan supaya Allah berikan pelepasan daripada segala kesulitan, dipermudahkan segala urusan bagi si mati tadi, insya-Allah. Kemudian Imam Jalaluddin menyambung lagi kata-katanya, iaitu Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tuntunlah orang yang sedang berhadapan dengan kematiannya dengan kalimah la ilaha illallah. Apa maksud tuntun kat situ mak? Dipersembahkan. Dia dalam keadaan nazar. Ni hadis riwayat Muslim. Jadi waktu orang berada dalam sakaratul maut itu, kita ajar dia dengan kalimah la ilaha illallah. Ada sebahagian ulama sebut, setidak-tidaknya ajarlah Allah, takut dia terlalu berat. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sakaratul maut ni terlalu berat mak. Jadi jangan terlalu panjang-panjang sangat. Masa itulah asyhadu an la ilaha illallah. Bila sebut Allah tu dia dah sesak. Berat mak. Nyawa nak keluar tu berat, sakit. Jadi jangan dibeban-bebankan lagi. Dan setidak-tidaknya pandangan ulama sebut bahawa setidak-tidak kalau terlalu berat bagi dia ketika berhadapan dengan sakaratul maut tadi, maka ajarkanlah kalimah Allah, kerana Allah itu sudah mencukupi bagi seseorang yang sedang berada dalam sakaratul maut. Tapi kalau dia nampak ringan dan dia boleh sebut, ucaplah alhamdulillah. Dia ajarkan, maksud tuntun kat situ, dia ajarkan. Dia ajarkan kepada dia tu la ilaha illallah, Allah. Kalau dia boleh sebut Allah, dah cukup, insya-Allah. Jadi Ibn Hibban dan yang lainnya mengatakan bahawa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Nabi sebut mati, Rasulullah SAW sebut kematian, tetapi Ibn Hibban memperincikan lagi maksud daripada kata-kata Nabi SAW tersebut, iaitu orang yang berada dalam sakaratul maut. Jadi sakaratul maut tu berat, sangat berat. Jadi kalau boleh dia mengucapkan la ilaha illallah, silakan. Kalau katalah dia tidak mampu untuk mengungkapkan kalimah la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah, maka setidak-tidaknya ajarlah dia dengan Allah, 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 Allah. Kalau boleh jangan ditinggalkan, mak. Jangan ditinggalkan orang yang berada dalam sakaratul maut, kerana dibimbangi, kerana mereka berada dalam keadaan bertarik-tarik tali di antara malaikat dengan syaitan. Dah dia berat dengan sakaratul maut tadi, lepas tu datang pula gangguan daripada syaitan. Kerana ketika itu kemuncak, mak. Kemuncak. Syaitan dia tak heran kita solat, puasa, zakat, haji tu tak heran. Ibadah, taat ni dia tak heran. Tapi sangat-sangat dia jaga ketika berada dalam sakaratul maut. Ini bertepatan dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sebut bahawa yang menjadi penentu kepada baik ataupun buruk kehidupan kita selepas daripada kematian adalah kematian tadi. Kalau matinya baik, maka insya-Allah kehidupan selepas kematian tadi baik. Kalau mati itu tak baik, sekalipun hidupnya dalam keadaan taat, matinya tak baik. Maksud tak baik ni dalam keadaan syirik, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan hatinya maksiat ataupun maksiat zahir, maka sudah pasti kematian dalam keadaan maksiat itu tidak baik. Bila kata tak baik, maka besar kemungkinan kehidupan selepas daripada kematian pun tak baik. Penentu bagi kehidupan selepas kematian, baik sama ada alam barzah ataupun alam akhirat, adalah kematian. Jadi kat dunia ni kita duduk taat, apa kalau macam tu tunggu mati je lah. Itu soalan dia. Pentingnya ketaatan kita ketika hidup atas dunia ini, kerana harapan kita tidak lain dan tidak bukan supaya Allah menjadikan kematian kita itu dalam keadaan baik. Bukan hanya sekadar kita mengejar pahala. Bahkan nilai yang pahala itu pun tak ada apa pun sebenarnya. Yang besarnya adalah redha Allah, rahmat Allah, dan juga keampunan daripada Allah. Nakkan redha Allah, taat. Nakkan rahmat Allah, kasih Allah, taat. Nakkan Allah ampunkan dosa kita, taat. Jadi di situlah Allah akan berikan jalan yang baik untuk kita, dan kesudahan kehidupan kita dengan kebaikan untuk menjadikan kehidupan kita selepas kematian tadi baik. Itu penting taat tadi. Ibnu Abbas pernah mendengar Nabi SAW telah bersabda, "Pendengarkanlah pertama kali kepada bayi-bayi kalimah kalian, kalimah la ilaha illallah. Bimbinglah ketika mereka menghadapi kematian dengan kalimah la ilaha illallah. Barang siapa yang di awal ucapannya adalah la ilaha illallah, dan di akhir ucapannya adalah la ilaha illallah juga, maka dia akan hidup selama 1000 tahun dan tidak ditanya mengenai satu pun dosa. Dan tidak ditanya mengenai satu dosa pun." Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'batul Iman. Dalam kitab Syu'bah Iman, Imam Baihaqi mendatangkan hadis tersebut. Hadis ni diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Dia pernah dengar Nabi SAW kata apa? Perdengarkanlah kalimah pertama kepada anak kecil ataupun bayi. Bayi bila lahir saja kita perdengarkan dengan kalimah la ilaha illallah. Kan kita disunatkan supaya azan. Itu di antaralah tu. Dengarkan kalimah dia. Didengar di telinga dia dengan kalimah yang baik. Kalau kita tengok pada hadis yang lain, Nabi sebut dengan kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah tu tak ada kalimatut thayyibah kecuali kalimah tauhid. Dan kalimah tauhid itu sama ada sependek-pendek kalimah, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun sepanjang-panjangnya dengan azan ataupun iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar tu kalimatut thayyibah, kalimah yang baik. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu semua kalimat thayyibah. Jadi perdengarkan sependek-pendek kalimah thayyibah Allah. Kalau tidak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun panjangnya dengan azan ataupun iqamah. Itu lahir je anak tadi. Dan juga sudahi kehidupan seseorang itu dengan kalimat thayyibah juga, dengan kalimah la ilaha illallah. Nabi kata barang siapa yang mendapatkan ucapan la ilaha illallah ketika lahirnya dan juga ketika akhir hayatnya, maka Allah Ta'ala akan hidupkan selama 1000 tahun.
dan tidak akan ditanya mengenai dosa. Apa maksudnya? Iaitu Allah penuhkan kehidupan itu dengan kebaikan seperti hidup 1000 tahun. Itu maksudnya mak. Bukan orang tu hidup 1000 tahun. Yang benar kita nak mikir ngaji malam ni, rasa-rasa macam masa lahir tu mak ngucap kat kita. Cuma mati nanti kita tak tahu lagi. Tapi rasa-rasa tak pernah jumpa lagi orang hidup 1000. Maksud 1000 tahun kat situ ialah usia yang dipenuhi dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita bila anak lahir saja, kita mak ayah ni dia mengharapkan anak tadi melalui kehidupan yang baik. Maka kunci untuk mendapatkan kehidupan yang baik dengan memberikan anak tadi mendengarkan telinga dia adalah mendengar kalimah yang pertama adalah kalimah thayyibah. Sebab pernah seorang sahabat Nabi SAW dia datang jumpa Sayyidina Umar. Ayah ni dia datang jumpa, anak ni dia datang jumpa Sayyidina Umar. Dia bagi tahu pada Sayyidina Umar bahawa ayah dia ni adalah sejahat-jahat ayah. Dia buat aduan bahawa wahai Sayyidina Umar, aku nak buat aduan, ayah aku ni dia sejahat-jahat ayah. Jadi akhirnya Sayyidina Umar panggil ayah dia datang. Bila datang ayah dia tadi, Sayyidina Umar tanya, wahai anak, apa aduan yang kau nak buat sehingga kau menyatakan apa yang ayah kau telah buat kepada engkau, sehingga kan kau mengatakan ayah kau sejahat-jahat ayah. Maka anak tadi buat aduan, ayah aku adalah sejahat-jahat ayah. Kerana apa? Kerana ayahku memberi nama yang tidak baik padaku. Nabi SAW sebut di antara perkara yang baik untuk bagi anak yang baru lahir, pertamanya diucapkan kalimat thayyibah. Kemudian nama Nabi kata berikan nama yang baik. Jangan sedap mulut, sedap diucap tapi maknanya tak baik. Sebabnya setidak-tidaknya bagilah nama yang mengandungi makna yang baik, maksud yang baik, dan setidak-tidaknya disandarkan kepada orang yang baik. Sudah pasti tidak ada nama yang agung kecuali nama Muhammad. Sehingga Nabi SAW sebut sesiapa yang namanya Muhammad mengandungi nama Muhammad ataupun Ahmad, ini adalah golongan yang pertama yang akan bangkit bersama dengan Nabi SAW. Jadi sehebat mana sekalipun diletakkan nama tersebut, maka sudah pasti sebaik-baik nama adalah dengan nama Muhammad ataupun Ahmad. Jadi selepas daripada kalimatut thayyibah tadi, dalam perkara anak-anak kecil ataupun anak bayi yang baru lahir, ialah memberikan nama yang baik. Saya sampaikan Sayyidina Umar kata, sejahat-jahat ayah ataupun ibu yang memberi nama anak dia nama yang tidak baik. Itu seingat saya pernah jadi isu tahun 70-an. Saya tak lahir lagi tapi orang lama kongsi. Pernah jadi isu dulu, seorang artis. Saya tak tahu lah mak pernah dengar ke, ayah pernah dengar ke tidak. Tapi ni orang lama kan cerita kat saya. Tahun 70-an, tahun 80-an dulu, pernah orang Arab datang. Dia datang ke Malaysia, adalah makan malam bersama dengan artis. Jadi bila orang Arab tadi tanya nama artis tu, saya tak naklah sebut nama dia. Namanya sedap dia sebut. Rupanya makna dia apa mak? Maknanya kentut busuk. Kita ni terlalu ikut sedap disebut, kan? Pernah satu zaman tu, zaman gabungan nama mak dengan ayah. Digabung nama ayah dengan nama mak sampai jadi nama anak. Dia kira macam tu je. Dia tak kira yang makna apa, maksud apa, dan apa kebaikan untuk anak. Yang ketiga, mak kena tahu bahawa nama ni adalah salah satu. Ada pandangan ulama yang menyebutkan bahawa nama tu juga memainkan peranan untuk pembentukan kepribadian seseorang. Nama tu. Contohnya Omar. Bila kita sebut Omar, kita semua orang Islam ni dia akan nampak, bila sebut Omar dia nampak Sayyidina Omar.
Sayyidina Umar ni apa karakter dia, mak? Sifat Sayyidina Umar ni apa? Bila sebut Sayyidina Umar ni, yang kita nampak dia gedebe. Orang Kelantan kata gedebe. Gedebe ni apa? Degil, samsing. Kalau bahasa kasar, samsing. Cuba bayangkan, mak, tidak ada seorang sahabat Nabi SAW pun yang berani mengkritik Nabi. Tapi Sayyidina Umar berani. Berapa banyak kali Sayyidina Umar itu kritik. Dan akhir kritikan yang terakhir iaitu di dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Dia datang daripada seorang sahabat ke seorang sahabat, daripada seorang sahabat ke seorang sahabat. Dia tak puas hati isi kandungan perjanjian Hudaibiyah yang dibuat oleh Nabi SAW dengan penduduk Mekah. Dalam perjanjian tersebut, kerana berat sebelah, berat menangkan kepada penduduk Mekah, musyrikin Mekah. Jadi sampai yang terakhir dia datang jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Sayyidina Abu Bakar kan jenis orang taat pada Nabi, sahabat baik, tak banyak cakap. Apa kata Nabi je diikut, dan apa yang Nabi buat dia buat, apa yang Nabi tak buat dia tak buat. Maka akhirnya bila dia datang jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata, aku tak puas hati isi kandungan perjanjian ni, berat sebelah. Kenapa jadi macam ni? Abu Bakar kata, apa? Kalau kau tak puas hati, kau pergi jumpa Rasulullah. Aku tak tahu, dia kata. Aku tak tahu, dia kata. Aku ikut apa yang Nabi buat. Jadi akhirnya Sayyidina Umar dia tak puas hati, mak, datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi kali pertama, Nabi senyap je. Dia tak puas hati lagi, Nabi senyap. Dia bising kenapa? Rasulullah senyap aja. Kemudian dia datang kali kedua, mak, dia kata, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah baca apa, mak? Wahyu Allah SWT turun. Nabi baca, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansurakallahu nasran aziza. Bila dibaca ayat tadi, mak, berlari Sayyidina Umar, berlari ketika tu. Dengar aja Rasulullah baca ayat tu, terus dia berlari. Dia lari. Kenapa dia lari? Ayat tu menceritakan bahawa perjanjian tadi adalah jalan Allah buka seluas-luasnya kebenangan kepada Islam. Daripada punca perjanjian berat sebelah itulah akhirnya orang musyrikin Mekah ni, kan orang musyrik, orang kafir. Orang kafir ni, mak, dia tak pegang dengan janji, betul tak? Itu sebabnya Nabi sebut, selain daripada solat yang menunjukkan seorang itu Muslim diukur dengan sejauh mana dia pegang janji. Sehingga kan hadis yang lain pula Nabi sebut, orang yang berjanji lalu dia tak menunaikan janjinya sama seperti berhutang, dan tandanya seorang sifat munafik. Jadi perjanjian tu walaupun pada dasarnya, walaupun lahiriah nampak berat sebelah, mak, tapi hakikatnya memang orang kafir tu memang dia takkan pegang janji. Akhirnya mereka sendiri yang langgar janji tadi. Yang Abu Sufyan, mak, bila dia dah langgar janji tadi, dia dengar bahawa Rasulullah tu datang dengan para sahabat ratusan ribu. Tujuan asal datang tu adalah untuk menunaikan haji tidak, menunaikan haji. Tapi kerana ketakutan atas kesalahan melanggar janji tadi, Abu Sufyan datang di tengah-tengah jalan, kononnya jangan serang Mekah. Rasulullah tak ada kata satu, tak ada kata dua. Dan Rasulullah minta para sahabat supaya daripada Madinah berjalan jangan bawa satu senjata pun. Dan ketika perjalanan itu tidak ada ayat lain dibaca oleh Nabi SAW kecuali dibaca surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi para sahabat meriwayatkan bahawa selama perjalanan kami daripada Madinah ke Mekah tu, kami mendapati bahawa di bibir Rasulullah SAW itu tidak ada lain kecuali dia membacakan suratul Idza jaa nasrullahi wal. Jadi Abu Sufyan tu ketakutan dia, kerana pasti akan diserang dengan umat Islam.
Datang jumpa Rasulullah, minta bujuk, Rasulullah senyap. Tidak ada lain yang Rasulullah sebut kecuali Rasulullah kata apa? Wahai Abu Sufyan, balik ke Mekah, sesiapa yang duduk di rumah kau dipanggil apa? Duduk berselindung, mencari tempat keselamatan di rumah kau ataupun di masjid, maka dia akan selamat. Akhirnya Rasulullah dapat Mekah tadi bukan dengan cara perang, tetapi dengan cara masuk ke dalam Mekah tanpa senjata. Dia dipanggil Fathul Mekah. Yang akhirnya penduduk Mekah tu diarahkan supaya semuanya masuk Islam. Dan akhirnya akhir sekali yang masuk Islam adalah Abu Sufyan. Ini berkat tu yang daripada kata-kata firman Allah SWT tadi tu, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi bila Sayyidina Umar dengar ayat tadi tu terus lari. Dan riwayat menyebutkan mulai saat itu, detik itu, tidak ada lain kecuali Sayyidina Umar itu terus memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi itu gambaran bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab, sifat gedebe dia, samsing dia tu. Sampai tahap Nabi pun dia berani mengkritik. Jadi itu contoh. Nama tadi membentukkan kepribadian. Daripada di situ kita dengar, kita lihat dan kita ketahui bagaimana keadaan sikap Sayyidina Umar tadi. Sehingga hari ni kalau kita jumpa orang yang nama Omar ni itulah sifat dia. Ini keras. Itu yang tadi kata nama tu membentuk kepribadian. Saya tak nak tanya ada orang nama Omar dalam ni, jangan mengaku. Jangan sebut, jangan tunjuk. Keras. Ada beberapa orang yang saya sendiri jumpa. Itu sebabnya ulama sebut nama tu membentuk kepribadian. Bukannya tak baik, cuma kita kena jaga dan pelihara. Maksudnya kena bantu dia, bentuk dia, supaya keras dia tu boleh bawa kepada agama untuk menjaga dan memelihara agama. Dengan sifat keras Sayyidina Umar itulah Islam tu dapat menaungi 2/3
dunia dengan sifat keras dia tadi, bebe dia tu mak. Masa zaman Sayyidina Abu Bakar tidak, tapi sampai Sayyidina Umar tadi tu, Islam dapat dibuka 2/3 dunia dengan sifat keras dia tadi. Jadi macam mana kita nak lentur keras anak tadi, supaya dengan kekerasan yang keras tadi tu dapat memberi faedah besar kepada agama. Cuma takut kita tak mampu. Jadi saya jumpa begitu. Orang nama Omar ni, orang dia jenis keras. Pernah saya jumpa orang nama Omar, orang tua. Dia orang tua. Dia pernah tumbuk isteri dia, mak, patah 2 biji ni. Gigi depan ni isteri dia patah. Dia tumbuk je bini dia. Keras mak. Keras. Saya pernah jumpa budak nama Omar. Memang tengok muka dia tu pun kita takut. Budak umur 7 tahun mak, 6 tahun. Budak tu belum sekolah masa saya kenal dia tu, budak tu umur dia 6 tahun. Kita tengok muka dia tu pun tak sama dengan kita tengok budak umur 6 tahun lain. Muka dia cengeng, muka cengeng. Orang utara kata cengeng, muka keras. Dia kalau kata ya, memang saya tanya balik mak dia, macam mana Omar? Orangnya macam mana? Orangnya jenis kalau dia kata A, A. Kalau dia kata B, B. Tak ada, dia kata. Jadi itu contoh, bukan nak memburukkan. Dan apa yang Allah bagi itu baik. Apa yang Allah bagi itu baik. Tetapi macam mana kita nak lentur supaya sesuatu itu jadi bawa kepada kebaikan. Jangan sampai jadi benda yang tak baik. Sekalipun lembut. Contoh kalau katalah kita ambil nama Abu Bakar. Nama Abu Bakar, bagus tak? Bagus. Sifat kepribadian Sayyidina Abu Bakar tu bagus. Tapi kalau dah lembut sangat, tak dilentuh juga ataupun tidak dibentuk untuk membawa kebaikan pada diri dia dan membawa kebaikan kepada agama, maka yang lembut itu pun belum tentu baik. Itu sebabnya jangan kata yang lembut itu baik, yang keras itu tak baik. Tak. Yang keras itu pun belum tentu tak baik, yang lembut itu belum tentu baik. Kalau dah terlampau lembut sangat mak, tak dilentuh dengan baik mengikut syariat, maka tu yang jadi dayus. Betul tak? Terlampau lembut sangat yang tak dilentuh dengan agama, maka dia jadi dayus. Lembut, baik, senyap aja, ikut angguk je apa yang isi. Abah balik daripada mahas, balik daripada surau semayang asar, mak pakai baju kelawar, angkat baju, dia senyap je. Buat apa yang abang bawa balik? Ya. Awak buat apa tu? Angkat baju. Abah pun tengok atas, besar juga kelawar ni. Petang-petang angkat baju, siram pokok bunga. Baik-baik mak. Itu dah terlampau baik sangat pun, kalau tak dilentur dengan agama, maka dia datang mudarat. Jadilah hati-hati. Jadi bukan bermakna bila kata keras itu tak baik, bila kata lembut itu baik, tak. Al-Baihaqi mengatakan ini adalah hadis gharib. Kami tidak menulisnya kecuali dengan isnadnya. Imam Baihaqi dalam kitab Sya'bul Iman tadi, dia datangkan hadis Nabi SAW tadi yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Dia kata hadisnya ada gharib. Hadis gharib ni macam mana? Hadis yang kadang-kadang, maksudnya periwayatnya tidak banyak, cuma ada seorang saja yang dengar dan orang lain tak ada nak meliti benda tu. Maka ketika tu hanya diambil hadis tadi melalui daripada Ibnu Abbas. Kenapa? Kerana Ibnu Abbas tu orang yang diyakini. Hanya ambil daripada sanad situ saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai hadis marfu' mengatakan, jika orang-orang yang sakit di antara kalian merasa keberatan, jika orang-orang yang sakit di antara kalian merasa keberatan, janganlah kalian menjadikan mereka merasa bosan dengan kalimah la ilaha illallah. Akan tetapi tuntunlah mereka, kerana sesungguhnya orang munafik sama sekali tidak akan mengakhiri hidupnya dengan kalimah tersebut. Hadis riwayat Abu Qasim Al-Qushairi. Jadi hadis ni mak, riwayat daripada Abu Qasim Al-Qushairi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata hadis marfu'. Nabi SAW sebut, jika orang-orang yang sakit di antara kalian merasa keberatan, maksudnya dia sakit dan dia rasa berat sakit tadi. Itu maksud dia. Dia rasa sakit yang berat. Maka ketika itu jangan sampai kita buat dia bosan dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Maksud jangan dia bosan tu, kenalah kita dia kata apa? Akan tetapi tuntunlah mereka, kerana sesungguhnya orang munafik. Tuntunlah, maksud tuntun tu ajar, dia ajar. Orang duduk dalam keadaan sakit yang berat ni, lebih-lebih lagi
sakit yang paling berat adalah sakit sakaratul maut. Ada setengah ulama sebut yang dikatakan sakit yang berat dekat situ adalah maksudnya sakaratul maut. Jadi ketika tu tonton, ajarkan dia kalimah la ilaha illallah. Jangan dibiarkan. Kerana ditakuti takut mereka yang tak sempat nak menyebut kalimah la ilaha, ataupun tidak menyebut. Bukan tak sempat, tidak menyebut kalimah la ilaha illallah walaupun di Islam, takut-takut dia termasuk golongan munafik. Jadi kita kena ajar tu, di antara tanggungjawab kita sebagai orang yang berhadapan ataupun mendepani situasi keadaan orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Dia ucapkan la ilaha illallah. Kalau dah dia tak boleh berat sangat nak sebut la ilaha illallah tadi, sebutlah Allah. Itu dah ringan sangat dah, tu tak boleh dah. Wallahu ta'ala alam. Itu berhenti kat situ. Abdullah ibn Awfa mengatakan bahawa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, ya Rasulullah, di sini ada seorang anak yang sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Wallahu ta'ala alam. Nabi suruh ajar pada dia kalimah la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Jadi pada malam ni mak, ada beberapa perkara yang dapat kita kongsikan ketika kita berhadapan dengan situasi seseorang yang berada dalam sakaratul maut. Yang pertama, kalau orang tadi orang yang mati, dia mati saja, kita bacakan dia suratul Baqarah. Kemudian yang kedua, iaitu orang yang berada dalam sakaratul maut, dibacakan padanya kalimah, diajarkan kepadanya kalimah la ilaha illallah, ataupun setidak-tidaknya Allah. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsikan bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala sentiasa tak putus-putus berikan taufik, hidayah, inayah, pimpinan kepada kita untuk kita berjalan atas dunia ini dengan penuh keredaan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah. Dan kita harapkan, kita doa pada Allah supaya Allah berikan akhir hayat kita dengan mengungkapkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berikan hujung usia kita ataupun akhir hayat kita dengan penuh kebaikan, redha Allah, rahmat Allah dan keampunan Allah. Terpelihara daripada segala fitnah dunia, terpelihara daripada segala fitnah akhirat, terpelihara daripada segala perkara keburukan dunia dan keburukan akhirat. Na'udzubillah min zalik. Pasangan kita, anak keturunan kita, keluarga, masyarakat, kedua bapa kita seluruhnya bersama-sama insya-Allah di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Ya baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tanggung majlis dengan tasbih kafarah rasulullah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.